Buletin pagi 16 November anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara tajuk utama pagi ini: Kabinet tidak bercadang guna harapan koin dalam urusan rasmi negara. 18 syarat baru permohonan permit import AP sisa plastik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat sejak jam 5 petang semalam menyebabkan beberapa kawasan di ibu kota, Kota Damansara, Sungai Buloh dan Rawang dilanda banjir kilat. Beberapa jalan utama turut dinaiki air menyebabkan kesesakan trafik di beberapa kawasan terutama di Sungai Buloh. Antara laluan yang dinaiki air adalah Jalan Pudu Ulu, Jalan Ceras, Jalan Pudu Perdana, Jalan Datuk Keramat, Jalan Wirawati dan kawasan berhampiran PPR Hiliran Ampang. Kesesakan turut berlaku selepas Jalan Sungai Buloh menuju ke Kepung akibat banjir kilat. Bagaimanapun, jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata, setakat tengah malam tadi tiada pusat pemindahan dibuka membabitkan mangsa banjir kilat. Kabinet belum membincangkan cadangan penggunaan harapan koin dalam urusan rasmi negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebaliknya berkata, beliau lebih berminat dengan masyarakat tanpa tunai seperti mana yang dilaksanakan di India. But more interesting is the cashless society of India. I had a long discussion with Mr. Modi. They hardly use any money at all. They use and they have produced a small phone that can be used even very cheap, which everybody can buy. And with that, they can pay taxes. They can do purchases. Everything they can do with that. So money is not used. Perdana Menteri bagaimanapun berkata kerajaan sedang mengkaji idea mengenai mata wang kripto, khususnya berhubung fungsi yang mungkin digantikannya. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Ketua Tabung Kewangan Antarabangsa Christine Lagarde kemungkinan bank pusat di seluruh dunia mempertimbangkan bagi mengeluarkan mata wang digital. Pelbagai bank pusat di seluruh dunia sedang meneliti idea itu secara serius termasuk Kanada, China dan Sweden. Sebelum ini, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad mengakui beliau dan rakannya terlibat dalam mata wang kripto harapan koin yang akan dicadangkan kepada bank negara dan Perdana Menteri untuk transaksi kerajaan. Mengenai rancangan Canberra untuk memindahkan kedutaannya di Tel Aviv ke Baitul Maqdis, Perdana Menteri menyifatkan tindakan itu akan menambah suhu ketegangan dan keganasan di kawasan konflik. You see, I pointed out that in dealing with terrorism, one has to know the causes. Adding to the cost for terrorism is not going to be helpful. I pointed that out. And Australia has not made any decision. They are looking into it. Katanya perkara itu dibangkitkan dalam perbincangan dua hala dengan rakan sejawatan dari Australia, Scott John Morrison, di luar acara sidang kemuncak ASEAN ke-33. Semua pemilik perniagaan diminta segera berdaftar untuk sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ketika ini kerajaan masih mengambil pendekatan menasihati sebelum tindakan diambil. Peniaga yang gagal berdaftar di bawah SST boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak Jabatan Kastam Diraja mengambil pendekatan yang lebih mesra, lebih prihatin dan lebih lembut. Kerana kita tidak mahu mengambil tindakan hukuman dulu. Kita nak buat pendidikan. Kerana ini adalah satu sistem percukaian yang baru
dikenakan pada 1 hari bulan September. Oleh sebab itu, buat masa ini kita masih mengambil tindakan untuk menasihati semua syarikat untuk dengan seberapa segera yang mungkin untuk daftarkan diri. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, pihak Jabatan Kastam Diraja tidak bercarang untuk mengambil tindakan dulu. Tetapi kita akan bagi satu tempoh masa. Sekiranya masih berdegil tidak mahu mendaftarkan diri, maka tindakan akan diambil. Sehingga 23 Oktober lalu, 92,682 perniagaan berdaftar dengan SST. Daripada jumlah itu, 57,298 berdaftar di bawah cukai perkhidmatan, manakala 35,384 berdaftar di bawah cukai jualan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang dalam proses menubuhkan inisiatif kepimpinan wanita untuk meningkatkan daya saing wanita dalam sektor awam dan korporat. Melalui inisiatif itu, wanita akan diberi latihan, dorongan dan kepimpinan untuk menduduki jawatan pengurusan tertinggi. Melalui inisiatif ini, wanita akan diberi latihan, dorongan dan kepimpinan untuk menduduki jawatan pengurusan tertinggi. Dengan adanya pelbagai peluang dan kemudahan seperti kemudahan pembiayaan, latihan, bimbingan, khidmat nasihat dan premis perniagaan, diharapkan lebih ramai wanita akan tampil untuk menjadi usahawan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata demikian pada persidangan keusahawanan Pelita Wanis TNB 2018. Katanya beliau turut mencadangkan penubuhan Bank ASEAN untuk wanita ketika mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai wanita AMMW kali ketiga di Vietnam baru-baru ini bagi membantu memperkasa wanita dalam bidang keusahawanan. Ratifikasi Konvensyen Antarabangsa Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum (ISAD) ditentang masyarakat negara ini kerana ia dilihat mengundang ketidakadilan kepada kaum Bumiputera. Pengerusi Majlis Dakwah Negara, Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid berkata, ratifikasi ISAD juga bermakna menyerahkan kuasa otonomi dalam negara kepada orang luar. Kalau saya balik kepada sejarah-sejarah lama, sebenarnya kita ni kalau kita tanda tangan banyak perkara sangat, ratify banyak sangat, maknanya kita menyerahkan kita punya kuasa otonomi dalam negara kita kepada orang lain. Sebagai seorang pesuruhjaya Suhakam selama 6 tahun, saya cukup fahamlah hal itu. Maknanya sebab itu bangsa-bangsa bersatu tidak merupakan satu badan yang boleh cek orang lain. Tapi bila kita menerima dokumen itu, mana kita pada tiap tahun diperiksa lah. Jadi soalnya itu satu idealisme yang tinggi, itu satu cita-cita masyarakat dunia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Syarahan Perdana Kebangsaan bertajuk Pendekatan Rahmatan Lil Alamin dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia di Putrajaya. Kongres Nasional PKR 2018. Yang menang kalah itu dalam jawatan yang dipertandingkan dan persaingan itu juga kuat. Jadi kita tak pernah membuat satu andaian bahawa yang menang itu harus bolot semua dan yang kalah itu harus tersingkir. Apa hala tuju selepas ini? Benar, proses pemilihan tentunya kencang, memanaskan, suhunya terus kadang-kadang sampai dah nak meletup. Tetapi pemilihan sudah berakhir. Bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Buletin Utama. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menafikan beliau pernah mengisytiharkan kemenangan dalam pemilihan parti baru-baru ini sebelum diumumkan secara rasmi oleh Jawatankuasa Pemilihan Pusat JPP. Sebaliknya, beliau yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi berkata hanya mengucapkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada anggota parti yang berjaya meneruskan agenda reformasi.
Itu kerana kesilapan pihak media memberi laporan yang tidak tepat. Ya. Saya tidak pernah claim victory sehinggalah pihak GPP mengumumkan secara rasmi. Kalau saudara melihat tweet saya sekadar menyatakan Alhamdulillah dan syukur. Saya berterima kasih kepada semua anggota parti yang berjaya meneruskan agenda reformasi tulen. Di mana yang saya claim victory dalam tweet tersebut? Katanya beliau memaafkan pihak yang membuat laporan berkenaan dan berharap mereka akan lebih berhati-hati selepas ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai teguran Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya beliau menghormati proses pemilihan parti. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar dilaporkan menegur tindakannya yang mengumumkan kemenangan dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR menewaskan Rafizi Ramli. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Azmin mengingatkan ahli dan pimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR supaya tidak lalai daripada idealisme perjuangan reformasi walaupun parti itu menguasai kerajaan persekutuan. Sama ada revolusi Perancis maupun revolusi Bolshevik, bahkan Arab Spring yang bermula dengan agenda yang luhur untuk memerdekakan rakyat telah menyimpang dan akhirnya mengkhianati aspirasi rakyat. Saudara-saudari para perwakilan, ianya juga boleh menjangkiti keadilan sekiranya kita alpa kepada matlamat dan idealisme perjuangan. Katanya gemar reformasi kini bukan lagi sebagai slogan tetapi harus ditetapkan sebagai agenda pembangunan negara selaras dengan era pelaksanaannya yang menuntut anjakan minda untuk memiliki pemikiran positif dan mencari penyelesaian. Beliau yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi turut menyarankan ahli PKR supaya memberi tumpuan mengukuhkan perpaduan dalaman parti memandangkan proses pemilihan parti yang panjang telah berakhir. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama merasmikan Kongres Nasional Tahunan Wanita PKR dan Angkatan Muda Keadilan kali ke-13 di Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam malam tadi. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menetapkan 18 syarat baru permohonan permit import AP sisa plastik. Langkah drastik itu bagaimanapun, kata Menterinya Zuraida Kamarudin, tidak mengubah dasar pengurusan sisa pepejal negara. Dalam keadaan yang tidak terkawal, yang kotor dan sebagainya, jadi KPKT turun padang. Dan kami dapati bahawa kilang-kilang yang dimaksudkan, yang didedahkan dalam media dan sebagainya adalah kilang-kilang haram yang tidak mempunyai AP untuk mengimport sisa plastik. Ya, so oleh kerana itu satu jawatankuasa telah kita bentuk. Mereka telah menyemak atau memeriksa sebanyak 114 kilang plastik yang telah mendapat kelulusan untuk membawa plastik import, dan dalam 114 kilang-kilang yang telah dilawat dan dibuat siasatan, hanya 8 saja yang memenuhi syarat-syarat terperinci yang dikeluarkan oleh KPKT. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Klang Charles Anthony Santiago yang ingin tahu sama ada kementerian bercadang untuk mengubah dasar pengurusan sisa pepejal negara dengan melarang semua sisa plastik yang diimport dari luar negara, terutamanya dari China, Eropah dan Australia untuk masuk ke Malaysia. Menurut Zuraida, permohonan lesen untuk memproses plastik harus mendapat surat persetujuan daripada KPKT yang menyatakan kilang terbabit telah mendapat kelulusan untuk mengimport plastik. Sebelum ini, KPKT menghentikan pemberian AP sisa plastik untuk tempoh 3 bulan berkuat kuasa 23 Julai lalu.